Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala beserta dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammimu makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang keempat, tetapi dibawa ke hari Rabu yang kelima, dan kita sebenarnya telah terhenti agak lama pengajian kita. Saya lihat kuliah kita yang terakhir adalah pada bulan Januari. Kita lepas itu ada sahaja halangan-halangan, dan pada Rabu yang lepas saya hadir ke perjumpaan bekas pelajar Timur Tengah dengan mantan Mufti Mesir, Sahibul Fadilah, Profesor Dr. Ali Jumaah, Hafizahullah Ta'ala, di Masjid Shah Alam. Mujurlah bulan ni ada Rabu kelima. Jadi dapat di-adjust supaya kuliah tidak dibatalkan tapi ditangguhkan. Jadi malam ni kita sambung di muka surat 95 membawa ke muka surat 96. 95 tu tajuk dia, fatwa lengkap tentang Tauhid 3 daripada Darul Ifta' Misriyah, iaitu pusat fatwa Republik Mesir. Baik, isu Tauhid 3 ini menjadi sebab pertikaian yang besar sebenarnya di kalangan umat Islam, walaupun ada usaha-usaha untuk downplay, untuk mengatakan tak ada masalah pun, sama saja kita belajar Tauhid 3 pun boleh, kita nak belajar Tauhid sifat 20 pun tak masalah, hanya sama-sama nak mengenal Allah Ta'ala. Siapa yang selesa dengan Tauhid 3, silakan belajar Tauhid 3. Siapa yang lebih senang dengan Tauhid sifat 20, belajar Tauhid sifat 20. Tak ada beza, sama-sama akidah Islamiah nak mengenal Allah Ta'ala. Ini tidak benar. Bahkan saya hadir dalam muzakarah yang diadakan di UIA sempena dengan lawatan Dr. Ali Jumaah. Salah satu soalan yang diajukan adalah, benar atau tidak dakwaan yang mengatakan pengajian Tauhid 3 dan Tauhid sifat 20 ni sebenarnya sama. Itu gist daripada soalan yang ditanyakan. Jadi jawapan daripada Dr. Ali Jumaah, dia kata tak mungkin sama. Tak mungkin sama. Kerana satu, Tauhid 3 ini adalah tidak dipegang oleh generasi salaf. Tidak ada di kalangan sahabat Nabi, tabi'in atau tabi'in yang berpegang dengan konsep Tauhid 3 ini.
Dan ini yang masyhurnya adalah dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan diterima oleh sebahagian daripada murid-murid beliau, kemudian terpadam. Pengajian Tayyid 3 ini terpadam kerana ada isi kandungannya itu yang bercanggah dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Sehinggalah dihidupkan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kurun ke-12 Hijrah bersamaan dengan kurun ke-18 Masihi. Dihidupkan kembali sehinggalah sekarang ini dipertahankan oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Minta maaf kalau ada di Masjid Matiyah ni yang minat dengan aliran Wahabi, tak masalah lah. Kita boleh dengar apa beza antara Tauhid 3 yang dipegang, yang dipertahankan oleh golongan Wahabi, dan Tauhid sifat 20 yang dipegang oleh Asy'ariyah Maturidiyah, iaitu Ahli Sunnati wal Jamaah. Baik, jadi saya akan baca fatwa ini dan saya akan terjemah dan huraikan. As-su'al: hunaka syabun fi ihda qura muhafazatil Bahira yaqumu bi takfiri kulli ahli al-qaryati. Di sana ada seorang pemuda, ini soalan, belum fatwa lagi. Di salah sebuah kampung di daerah bernama Bahira, yang mana dia ini mengkafirkan seluruh ahli kampung dia. Ahli kampung itu dikata kafir. Bihujjatin annahum yatawassaluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan orang kampung dia ini mengamalkan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi doa. Ketika berdoa, mereka bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala, kepada Allah. Itu satu. Kenapa dia kata kafir? Kedua, wa yatabarrakuna bi ziyarati maqami Sayyidina Al-Husaini alaihi salam. Yang kedua, kerana mereka ini bila berziarah kepada kubur makam Sayyidina Husain alaihi salam, iaitu cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan saja ziarah, mereka mengambil berkat dengan ziarah itu. Jadi kafir kata dia. Wa yaddai anna kullaman yaf'alu dzalika yakunu minal musyrikin. Dan pemuda ini mendakwa setiap orang yang berbuat perkara yang sama, iaitu ketika berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Nabi SAW, dan ketika berziarah ke kuburan mengambil berkat, maka ini adalah orang yang melakukan daripada kalangan orang musyrikin. Orang yang buat macam tu musyrik sebenarnya. Musyrik itu macam mana? Alladzina kanu yu'minuna bi tauhidir rububiyyati wa la yu'minuna bi tauhidul uluhiyah. Kata pemuda tersebut, orang musyrik ini beriman dengan tauhid namanya rububiyah, tetapi tidak beriman dengan tauhid yang namanya uluhiyah. Ini cerita dalam soalan tersebut. Lalu soalannya apa? Fahal hunaka anwa'un lit tauhid? Soalan yang pertama, adakah di sana jenis-jenis tauhid? Kalau rububiyah, orang musyrik ada tauhid itu. Kalau uluhiyah, orang musyrik tidak ada tauhid itu. Adakah macam itu? Soalan yang kedua, wa hal kana al-musyrikuna muqirrina bi tauhidir rububiyah? Adakah benar orang musyrik penyembah berhala itu mereka mengakui tauhid yang namanya rububiyah? Soalan yang ketiga, wa halit tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruku bi ziyarati maqamatil auliya'i yu'addu syirkan kama yaqulu? Dan adakah ketika berdoa itu kita bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama. Yang kedua adalah kita mengambil berkat dengan menziarahi makam para wali, itu dianggap syirik sebagaimana yang dikatakan oleh pemuda ini, dan mungkin juga yang tersebar dalam program perkampungan sunnah baru-baru ini di Perlis dengan tajuk syirik dan khurafat. Adakah macam itu? Kita ambil berkat dengan kubur-kubur para wali ini kira syirik? Nah, ini soalan yang ditanyakan. Al-jawab, jawapan. Pertama, memberi amaran umum dahulu ya. Yajibu 'alal muslimi ay yahzara minal mujazafati fit takfir. Wajib ke atas orang Islam bahawa dia itu menjauhi daripada gelojoh di dalam mengkafirkan. Gopoh gapah cepat menghukum kafir, jangan. Ya, kerana berbeza kefahaman dalam sesuatu isu, apatah lagi kalau sekadar berbeza kecenderungan politik, parti politik, lalu terus kita tu cepat mengkafirkan orang yang berbeza dengan kita, jangan. Nah, ini amaran daripada Pusat Fatwa Negeri Mesir.
Hatta kenapa jangan mudah kita mengkafirkan orang? Ini sebab dia. Hatta la yaqa tahta ta'ilatil wa'idil mazkuri fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia jangan terjerumus di atas amaran yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalika rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tidaklah seorang lelaki itu melontar tuduhan terhadap seorang lelaki yang lain. Apa tuduhannya? Dia kata saudara dia itu fasik. Hang ni orang fasik kata dia. Atau menuduhnya kafir, kecuali berpatah baliklah tuduhan itu kepada orang yang menuduh, sekiranya yang dituduh tidak demikian. Jadi bahaya. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala atau sebahagian daripada ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan lebih baik kita itu terus salah tidak mengkafirkan 1000 orang yang kafir. Sebab keadaan itu tak jelas. Kalau memang jelas kafir, memang kita kata kafir lah. Penyembah berhala, topong apa semua, ya tak kafir lagi. Tapi orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, ya, sehingga kan dosa besar itu sebenarnya membawa dia kepada kufur. Tapi oleh kerana kita tak pasti, kita tak kata dia kafir. Sampai 1000 orang kita tak kata dia kafir. Lebih baik daripada kita tersalah menghukum satu orang yang sebenarnya Islam, tiba-tiba kita kata dia kafir. Kerana asal zahir orang yang ahli kiblah dia Muslim. Jadi nak confirm kata dia dah jadi kafir itu bukan satu perkara yang mudah, ya. Kena dengan bukti yang kukuh, kena diputuskan oleh qadi setelah didengar kes itu di dalam mahkamah. Jadi jangan mudah. Sebab kalau tak betul, na'udzubillah min zalik, tuduhan itu akan berpatah balik kepada orang yang menuduh. Jadi lebih baik kita lebih berhati-hati, ya. Better safe than sorry lah. Tersalah kita tak mengkafirkan dia, tak apa, sebab itu asalnya dia orang Islam. Berbanding dengan kita mengeluarkan dia daripada Islam sedangkan dia masih lagi orang Islam. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam, dan dalam hadis yang lain, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma, apabila seorang lelaki yakni orang Islam mengkafirkan saudaranya, maka telah jatuh kekafiran itu salah seorang. Sama ada yang dituduh kafir betul, atau kalau tidak yang menuduh akan jadi kafir. Jadi sebab tu jangan mudah-mudah mengkafirkan. Rawahu Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, laknat seorang mukmin, kita melaknat, kita kata mal'un, atau kita kata la'anahullah, kita kata, padahal dia orang mukmin, sama seperti membunuh dia. Dan barang siapa yang menuduh orang mukmin itu kafir, maka seolah-olah dia telah membunuh saudara dia. Rawahul Bukhari min hadis Thabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi apabila pusat fatwa negeri Mesir memberi amaran awal-awal, jangan gopoh, jangan gelojoh mengkafirkan orang Islam, ambilannya daripada hadis-hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pergi kepada menjawab secara khusus. Wa taqsimu tauhid ila uluhiyatin wa rububiyatin huwa min at-taqsimatil muhdatsat allati lam tarid anis salafis salih. Adapun membahagikan tauhid kepada dua, satu namanya uluhiyah lain, rububiyah lain. Kena faham isu dia. Saya tengok kawan-kawan kita yang mempertahankan tahun 3 ni, dia lagi isu, dan banyak perkara macam itu perangai mereka. Isu lain yang didebatkan lain. Oh, dia kata mana ada? Ada ni. Zaman salaf sudah ada dalam kitab tafsir sekian disebut rububiyah, disebut uluhiyah. Bukan isu istilah. Ya, rububiyah uluhiyah tu tidak ada isu. Ya, telah ada disebut awal lagi sebelum daripada itu. Isunya adalah konsep yang membezakan. Kononnya rububiyah ini ada pada orang musyrik dan uluhiyah ini kadang-kadang tak ada pada orang Islam. Iaitu yang bid'ah. Ya, muhdasat, perkara yang direka-reka, yang tidak ambil daripada salafus soleh. Jadi kalau mereka mendakwa kami berpegang dengan akidah salaf, dakwaan itu palsu, tidak ada bukti. Bahkan
Salah satu daripada pegangan mereka iaitu mensyirikkan istighosah dengan wali-wali kerana wali itu telah meninggal dunia. Saya tanya dalam 2 sesi dan dua-dua tidak mendapat jawapan yang bagus ya. Sesi pertama, sesi mesyuarat, saya bertanya ada atau tidak dalil yang mengatakan haram istighosah, sebab orang tu mati maka haram kita istighosah dengan dia minta tolong. Dia menjawab kata, "Wih, dalil banyak lah dalam Quran semua." Itu jawapan dia. Dalil banyak dalam Quran. Jadi saya kata tak apa, saya hanya minta satu saja. Minta tuan sebut satu dalil daripada Quran, kata banyak tadi. Sampai habis mesyuarat tak apa. Kok dia lupa kok ustaz? Boleh jadilah, manusia boleh jadi lupa. Tapi dalam mesyuarat tu bukan dia seorang. Dia ada dalam 14 orang kot yang ada PhD dalam bidang agama, takkan pakat lupa sekali semua kot. Ini benda serius Kamu duk bawakan ni syirik akbar, mukhrijun anil millah, sahabat macam tu buat syirik besar, terkeluar daripada agama, takkan pakat lupa habis dari. Itu yang pertama. Jadi sesi dialog 11 Februari, kalau ada sebahagian tuan-tuan mungkin mengikuti di Perlis, tajuknya Wahabi adakah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun aliran sesat. Jadi saya mewakili ARG, Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group. Kami berpendirian berdasarkan fakta dan data yang ada bahawa aliran Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia adalah aliran sesat. Jadi kita bawa data dan fakta-fakta dan kami tanya, kotlah dalil direct pada Quran hadis tak ada. Ada atau tidak di kalangan ulama salaf, sahabatkah, tabi'inkah, tabi'inkah yang menghukum syirik istighosah bil amwat? Siapa yang tengok? Dia jawab ada. Imam Ibn Aqil. 2 penipuan. Tapi dalam dialog tak nampaklah. Nampak ada jawapan. 2 penipuan. Pertama, Al-Imam Ibn Aqil bukan salah. Penipuan atau tersilap ingat, wallahu alam lah. Ya, sepatut tahulah. Kata Al-Imam Ibn Aqil bukan ulama salah. Beliau ulama yang kholaf. Yang kedua, Al-Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang membenarkan bahkan mengajar istighosah. Jauh daripada mensyirikkan istighosah, bahkan beliau dalam kitab beliau mengajar cara istighosah. Jadi kadang-kadang masalah juga dialog ni ya. Kalau semata untuk nampak menang, fakta jadi tenggelam. Jadi saya dapat kesimpulan daripada ramai-ramai yang bijak pandai yang mengatakan syirik bila diminta dalil pada Quran dan hadis gagal. Bila diminta pandangan ulama salaf soleh, katanya kami akidah salah, gagal. Jadi sebab itu jelas fatwa Mesir mengatakan ini adalah pembahagian yang bid'ah yang tidak datang daripada salafus soleh. Habis mari mana? Wa awwalu man ahdasaha ala ma huwal masyhur huwa Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Orang yang pertama sekali mengadakan pembahagian rububiyah lain, uluhiyah lain ini mengikut pendapat yang masyhur adalah Syekh Ibn Taimiyah ya, yang menjadi idola ya, dan juga ikutan oleh golongan Wahabi. Summa akhadahu anhu man takallama bihi ba'da zalika. Kemudian ada orang kutip pandangan itu, yang mana berpegang dengan pandangan itu dia sebarkan, ada. Wa hasilu qalihi fi zalika, tetapi tidak semua salah. Ya, pembahagian tauhid rububiyah uluhiyah ni bukan salah 100%. Ada part-part konsepnya betul, hanya ada juga yang batil. Jadi kita kena tahu beza ya, supaya jangan kita tolak yang benar dan jangan kita terima yang batil. Okey. Rumusan daripada pandangan Imam Ibn Taimiyah adalah anna rububiyyata ya tauhidullahi bi af'alihi wal uluhiyyata ya tauhidullahi bi af'alil ibad. Yang dikatakan tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Sementara tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Apa maksud dia? Tauhid rububiyah mengesakan Allah dengan perbuatan Allah berarti apa sahaja ya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, manfaat mudarat, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu namanya tauhid rububiyah. Dan ini benar.
Memang betul. Walaupun zahir kita nampak orang ni buat macam ni, orang ni buat macam itu, hakikatnya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah dah menciptakan kamu dan Allah jugalah yang menciptakan apa yang kamu buat. Jadi itu namanya wahdaniyatul af'al, dalam sifat 20 dipanggil wahdaniyah pada perbuatan. Dalam tauhid 3 dipanggil tauhid rububiyah. Nama lain tak ada masalah. Konsep dia betul ya, bahawa segala-gala tidak ada yang wujud, tidak ada yang tak wujud, tidak ada yang diam, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mati, kecuali itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu betul. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Artinya hamba itu dia hanya boleh menyembah, dia hanya boleh beribadah kepada Allah semata-mata. Haram lagi syirik kalau dia menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Ini juga benar. Dan inilah intipati dakwah para Rasul. Jangan sembah lain pada Allah. Kan itu. Mana-mana Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah seruan. Jangan sembah lain daripada Allah, hanya sembah Allah semata-mata. Dan bukan kata sembah berhala sahaja. Kalau takdirlah ada orang sembah makhluk yang mulia, ada orang sembah malaikat, ada orang sembah nabi, haram dan syirik. Jadi setakat itu konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak ada masalah ya. Wa annahuma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan kedua-dua jenis tauhid ini kalau disebut sekaligus maka berbeza maknanya, dan apabila disebut asing-asing maka maknanya sama. Ini kalam rumusan daripada kalam Al-Imam Ibn Taymiyah. Maknanya uluhiyah mengandungi rububiyah kalau kita sebut secara asing-asing. Tapi kalau kita sebut sekaligus tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maknanya lain. Ini la iskala fihi ya, muka surat 98 ya, baris ketiga daripada atas. Wa hadzal kalam ila hadzal qadri la iskala fihi. Jadi perbahasan ini setakat itu saja tak ada masalah. Benar. Illa annahu tajawazahu ila za'mi bi anna hadha tauhid wahdahu la yakfi fil iman wa anna al musyrikina muqirruna bi tauhid rububiyyati wa anna kaseeran min tawaifil ummati minal mutakallimin wa ghairihim qad iqtasaru alaihi wa ahmalu tauhid al uluhiyah. Ya, ini yang tak betul. Iaitu dia telah melampau pergi kepada mendakwa bahawa tauhid rububiyah ni tidak memadai dalam beriman. Kalau kita itu meyakini Allah lah pencipta, Allah lah memberi rezeki dan sebagainya, belum. Kalau setakat itu orang musyrik pun ada, kata dia. Dan dakwa dia lagi, kebanyakan daripada umat Islam di kalangan ahli kalam dan juga selain daripada mereka hanya beriman tauhid rububiyah. Maknanya mereka ni level tauhid orang musyrik. Dan mereka mencuaikan tauhid uluhiyah. Oleh itu mereka sebenarnya kafir. Mereka sebenarnya musyrikin, walaupun mereka sembahyang, walaupun mereka puasa dan sebagainya. Sebab itu dikatakan inilah antara salah satu punca ekstremisme, bahkan terorisme ya. Bila mana dia kata orang Islam jadi kafir dengan tawasul, tabaruk, istighasah, dia pergi kepada istihlalud dam, menghalalkan darah. Di alhamdulillah saya lihat di negara kita belum berlaku. Mengkafirkan sudah berlaku. Ustaz ni kafir kata dia. Sudah berlaku. Tapi ustaz ni kita boleh bunuh dia? Belum lagi. Belum lagi. Tapi takkan nak tunggu sampai macam itu baru kita nak terangkan kebatilan kafir 3. Jangan. Sebelum dia pergi pada peringkat menghalalkan darah, itulah kita nak bagi tahu di tempat mendakwa kononnya orang Islam jadi kafir kerana semata-mata tawassul, tabarruk, ambil berkat dan juga istighasah, itu batil. Tidak ada salafus soleh yang berdakwa demikian. Kalau ada, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apa bukti? Dalam dialog kita dah tanya, dalam mesyuarat kita dah tanya, dalil Quran hadis tak boleh bawa, kalam salafus soleh tak boleh bawa, tapi berani mengkafirkan orang Islam dengan alasan yang tidak ada dalil dan tidak ada pandangan ulama salaf sedemikian. Bahkan ulama khalaf pun tidak ada sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah. Wal qawlu bi anna tauhid rububiyyati la yakfi wahdahu fil iman huwa qaulun mubtada'un mukhalifun li ijma'il muslimin.
Dan pandangan konon yang tauhid rububiyah semata-mata tidak memadai. Sebab dia asingkan. Bagi dia tauhid rububiyah tu tidak mesti ada tauhid uluhiyah. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau orang tu sudah yakin Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, pasti dia akan sembah Allah saja. Habis dia tawasul dengan Nabi, tawasul bukan menyembah Nabi. Tawasul Nabi yang ajar. Nanti kita akan jumpa isu tawasul secara khusus. Dalil-dalil tawasul itu Nabi SAW yang ajar. Kalau kamu kata syirik, kamu menuduh Nabi mengajar perbuatan syirik, mustahil. Jadi dakwa saja ikut sunnah, ustaz kita ustaz sunnah, kampung kita kampung sunnah, tapi kamu menolak sunnah Nabi. Tawasul itu sunnah Nabi. Oh, tapi itu tawasul dengan orang hidup sah. Kita bincang tawasul dengan orang mati. Mana Nabi SAW, mana hadis Nabi membezakan? Mana hadis Nabi membezakan tawasul ini hanya boleh dengan orang hidup? Ini hanya rekaan yang tidak bersandar pada dalil, bahkan bercanggah dengan kefahaman salaf. Nanti kita akan detailkan insya-Allah bila kita sampai topik tawasul. Ini topik tauhid 3 dulu. Tapi ada kaitanlah ya dengan tawasul tadi. Ini bercanggah dengan ijma' kesepakatan orang Islam qabla Ibn Taimiyah. Sebelum daripada Al-Imam Ibn Taimiyah, tidak ada satu orang pun yang berpegang dengan konsep tersebut. Bukan tidak ada orang guna kalimah rububiyah, jangan salah sangka. Ini ada Ustaz, sebelum Ibn Taimiyah ni disebut dalam kitab dia rububiyah apa semua ni. Ya, guna rububiyah tak ada masalah. Itu kan bahasa Arab. Sebelum Ibn Taimiyah orang sudah cakap Arab. Guna uluhiyah pun tak ada masalah. Itu kalimah sudah ada sebelum Al-Imam Ibn Taimiyah lagi. Itu kalimah bahasa Arab, sudah lama. Yang kita bincang ni adalah mengadakan konsep rububiyah lain, uluhiyah lain. Rububiyah ni tauhid orang musyrik, uluhiyah ni tauhid yang orang Islam pun belum tentu ada. Ini yang tak betul. Ini yang bid'ah. Ini yang bercanggah dengan ijma'. Bal mukhalifun li kalamihi nafsihi, bahkan bercanggah dengan percakapan dia sendiri. Ya, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau seorang alim, ya, ilmu beliau banyak dan murid-murid beliau juga ramai yang alim. Al-Imam Ibn Katsir murid beliau, Al-Imam Az-Zahabi murid beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah murid beliau, ya. Ramai murid-murid beliau yang alim, sebahagian ikut sebiji macam beliau, sebahagian dalam bab akidah tidak ikut seperti beliau. Tetapi kalam beliau bercanggah dengan kalam beliau sendiri itu biasa. Akan jumpa banyak tempat. Pada satu tempat Imam Ibn Taimiyah kata begini, pada tempat yang lain beliau akan berpandangan bercanggah dengan pandangan beliau di tempat yang lain. Ini biasa. Jadi salah satunya di sini. Dalam bab tauhid 3 ini, beliau sendiri mengatakan tauhid uluhiyah itu telah mengandungi tauhid rububiyah. Beliau juga berkata tauhid rububiyah itu melazimkan adanya tauhid uluhiyah. Tapi dalam masa yang lain beliau mendakwa boleh jadi orang ini tauhid rububiyah saja tapi uluhiyah tidak ada. Macam mana? Kalau memang tauhid rububiyah melazimkan tauhid rububiyah, terbatal satu, terbatal yang satu lagi. Ya, contohlah kita kata sahnya sembahyang itu dilazimi oleh adanya wudu. Adakah boleh jadi wudu batal tapi sembahyang masih sah? Tak mungkin. Kalau dia melazimi. Kalau batal wudu, ya batal sekali dengan sembahyang. Kerana sah sembahyang itu bergantung kepada suci daripada hadas. Jadi tiba-tiba dia kata, oh, uluhiyah dia batal, rububiyah dia masih okey. Tak mungkin. Jadi ini pencanggahan bukan saja dengan ijma' umat Islam sebelum daripada beliau, bahkan bercanggah dengan kalam beliau sendiri. Di muka 99. Wa qad tasadda ahlul ilmi li raddi hadzal qawli wa bayyanu fasadahu. Para ulama telah fokus untuk menolak pandangan yang batil ini dan menerangkan kerosakan pandangan macam ni rosak, tidak terpakai, bercanggah dengan Quran dan hadis, bercanggah dengan pegangan umat Islam. Wa annahu qaulun batilun la dalila alaihi, dan bahawa pandangan sebegini adalah pandangan yang batil yang tidak ada dalil yang menyokong. Ini saya dulu baca dalam kitab, tetapi takdir Allah dalam hujung bulan yang lalu, hujung tahun yang lalu, pengalaman sendiri bertanya kepada orang yang beria mengatakan berpegang dengan tauhid 3 ni betul, mana dalil, tak boleh bawa. Ini yang disebut di sini la dalila alaihi.
Tapi ini kan pandangan Ibn Taymiyah. Ustaz ingat Ibn Taymiyah tu calang-calang orang ke? Ini ulama besar Ustaz. Ya. Lalu diperingatkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, wa anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa setiap orang tu boleh diterima pandangan dia dan boleh ditinggalkan. Biar Ibn Taymiyah alim, boleh ambil pandangan dia, tetapi ada pandangan yang bercanggah dengan ijma', tak disokong oleh dalil Quran hadis, itu kena tolak. Kadang-kadang mereka pandai. Mereka kritik pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tidak maksum. Mereka kritik pandangan Imam Syafi'i tidak maksum. Tapi kenapa bila tiba pada Imam Ibn Taymiyah seolah-olah beliau maksum? Dah jelas bercanggah dengan ijma', dah jelas tidak ada dalil Quran dan hadis, kamu masih mempertahankan, ya kenapa? Ini sebab diperingatkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, setiap orang selain daripada Nabi SAW. Kalau Nabi memang wajib kita ikut ke semuanya. Wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, taklah kamu ambil, tak boleh tolak, tak boleh tinggal. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang bagi dilarang kamu daripadanya, kamu kena berhenti. Tapi kalau selain daripada Nabi SAW, masih ada kemungkinan dia itu tersilap dan tersalah. Walaupun dia alim dan ulama, macam mana nak tahu Ustaz? Dan antara dalil yang paling jelas apabila pandangan dia bercanggah dengan ijma'. Kerana innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Bila umat telah sepakat, sebelum pada Imam Ibn Taymiyah tidak mempertikaikan tawasul, tidak mempertikaikan tabarruk dan istighasah, maka fatwa beliau yang berkaitan dengan ijma' itu akan tertolak dengan sendirinya, kerana tertolak dengan pegangan yang telah dijamin oleh hadis Nabi SAW, dipelihara oleh Allah daripada kesesatan. Baik, jadi selesai kita membaca dan menghuraikan fatwa daripada Darul Ifta Al-Misriyah tentang Tauhid 3. Kalau ada lagi kawan kita masih juga nak pertahankan Tauhid 3, tak apalah, nak buat macam mana kan? Kalau para Rasul menyampaikan dakwah pun masih ada ramai orang tidak mau ikut. Padahal para Rasul itu pendakwah yang terbaik, dengan mukjizat dan sebagainya, pun masih ramai yang tak mau beriman. Apatah kita yang lemah, yang bukannya pandai sangat, ya, sekadar menyampaikan. Yang mana faham boleh terima, alhamdulillah. Yang mana masih nak ketegak juga dengan Tauhid 3 dia, kita tak boleh nak buat apalah. Kita hanya doakan moga-moga kita semua umat Islam ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Quran, Sunnah dan Ijma', dan moga-moga Allah Taala istiqamahkan kita di atas kebenaran sehingga ke akhir hayat, dan kita itu dimatikan dalam iman, dalam mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Next adalah di muka surat 103 berkenaan dengan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kita masih ada masa sebelum daripada waktu Isyak, kurang lebih lagi 4 minit. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu untuk jawab, silakan. Baik. Kalau tidak ada, saya mukadimahkan sedikit tentang ayat yang muhkamat dan mutasyabihat ini, ya. Kerana dalam Al-Quran ada sebut dua istilah ini. Yang muhkamat, Al-Quran kata hunna umul kitab. Ya, ayat-ayat muhkamat itu adalah ibu kepada Al-Kitab. Maknanya induk kepada Al-Quran, menjadi tonggak. Perkara asas dalam Quran itu ayat muhkamat. Ya. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada di sana ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat inilah kadang-kadang jadi punca kekeliruan. Bahkan tak kena gaya, sebahagian orang boleh jadi tergelincir daripada landasan yang benar. Okey, macam mana jadi macam itu? Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaigh. Zaigh ini dia bengkok, cenderung kepada sesat. Fayattabi'una ma tashabaha min. Mereka akan ikut yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat itu. Ibtira'al fitnati, sebab nak cari fitnah, pergaduhan. Wa ibtira'a ta'wili, dan mereka nak letak juga satu makna kepada ayat mutasyabihat. Sedangkan warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmu, ya,
Mereka berkata kullu min indi rabbil, semua daripada Allah belaka. Jadi kita beriman dengan muhkamat, kita beriman dengan yang mutasyabihat. Maka yang mutasyabihat itu tidak boleh kita itu fayattabi'una ma tasyabaha. Ikut yang sama-sama itu jangan. Kita kembalikan kepada yang muhkamat kerana hunna umul kitab. Jadi berlaku kekeliruan dalam pemikiran sebahagian menyangkakan bahawa yang betul, yang bagus tu adalah golongan Wahabi. Sebab Wahabi ni apa yang Quran kata dia terima. Asy'ariyah tak bagus sebab Quran kata lain, dia kata lain. Ini dalam fikiran sebahagian. Hakikat tidak demikian. Kedua-dua Asy'ariyah dan golongan Wahabi tidak menolak yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Cuma apa makna mutasyabihat, berlaku perbezaan. Apa perbezaan, insya-Allah kita akan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.